Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada anda semua. Anda semua yang terus bersama dengan FB Live pada malam ini bersama dengan Advisor Malaya. InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan satu topik yang baru, topik yang agak menarik juga. Tapi target kita kali ini yang berusia 30 tahun. Kalau sebelum-sebelum ni kita punya live, kita fokus pada yang muda-muda, pada umur-umur yang 20-an. Kali ini kita pergi kepada yang tinggi sikit, iaitu yang 30 tahun, insya-Allah. So apa tajuk kita pada hari ini, iaitu 3 perkara. 3 perkara ni yang telah terbongkar, iaitu untuk perancangan persaraan pada usia 30 tahun. 3 perkara. So makin kurang tip kita kurang ni. Tapi insya-Allah, tapi yang kali ini, topik kali ini tentang persaraan ini lebih menarik, terutama bagi kita lah, macam M sendiri usia dalam 30-an, dan siapa-siapa rakan-rakan yang kiranya baru nak menjejak kaki orang kata ke umur usia 30, ini topik yang menarik lah. So berkaitan dengan persaraan. Ada 3 perkara yang terbongkar, yang kita akan bongkarkan pada hari ini khas untuk anda semua. Jadi sebelum kita teruskan, sebelum kita terus pergi lebih deep, okey, sebentar kita adjust sikit ni. Alright. Okay, right. So sebelum kita pergi lebih deep, alright, so kita ada dekat sini, ada kita sedang live di FB Live, dan kita juga ada dekat Instagram live. Kita ada di sini dengan kita Encik Abdul Rahman Kadir. Apa khabar? Assalamualaikum. Pagi. Sihat hendaknya ya. Okay, kita adjust sikit kita punya rename sikit lah. Okay. Kita rename kepada kita punya kena dengan tema kita malam ini bersama dengan Advisor Malaya. Jadi kita adjust sikit dah. Alright. So, okay. Apa khabar? Apa khabar anda semua pada malam ini? InsyaAllah, kalau katakan sihat walafiat, alhamdulillah. So boleh komen dekat bawah. Boleh komen dekat Instagram, boleh komen. Kalau baik, alhamdulillah. Pagi, okay. Boleh komen. Okay. Alright, so seperti biasa intro tentang program FB Live bersama dengan Advisor Malaya ni. So ini sesi dalam singkat lah, dalam 30 ke 45 minit. AM akan kongsikan tips dan korang kata solusi lah bagi masalah-masalah dalam pengurusan kewangan. InsyaAllah dia akan memberi manfaat kepada anda semua. Jadi stay tune, insyaAllah kita akan kongsikan sebentar lagi. Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan perancangan persaraan, insyaAllah. Alright. So alright, daripada mana anda semua? Daripada mana anda semua boleh komen dekat kita punya ruang komen di bawah. Anda daripada mana? Okey, tak tahu jugalah. Alright. Okey, daripada mana boleh komen? Daripada mana anda sedang bersiaran? InsyaAllah. Okey. So bagi memudahkan pemahaman pelajaran kita pada kali ini, seperti biasa kita ada sediakan sedikit slide lah. Sedikit slide. So yang mana yang kita akan paparkan sebentar lagi, tapi di dalam yang mana join FB Live, insyaAllah boleh tengoklah slide kita. Tapi yang mana yang join dekat Instagram Live, tak dapatlah tengok slide tu, tapi insyaAllah nanti boleh tengok balik. Kita ada siaran ulangan yang boleh ditonton, boleh disiarkan di mana saja anda berada, dan waktu bila-bila saja anda boleh retonton balik kita punya live. Kita ada juga di kita FB Live, boleh cari dekat FB Live Nizam Abu Bakar. Juga boleh dapatkan siaran ulangan di YouTube channel kita, YouTube channel Nizam Abu Bakar, insyaAllah. Okay, semoga bermanfaat. Okay, alright. So kita buka slide kejap. Sebelum tu ingat, selalu kita beringat, jika kita nak dapat ilmu,
ilmu ni untuk nak bagi lebih manfaat, kita kena kongsikan lah. Kita kongsikan. Jadi jangan lupa sebelum kita teruskan ni, boleh klik dekat button share, kongsikan, sebarkan live yang bermanfaat ini kepada rakan-rakan sebelum kita mulakan supaya memberi manfaat juga kepada orang lain. Okey, kita dapat ilmu ni. Jadi kita kena kongsi ilmu ni dengan orang lain, kita sharekan dengan kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Okey. Okey, kita ada di FB Live, kita ada Nuliana Azmi. Apa khabar Nuliana? Pagi, insya-Allah. Okey. Okey, siapa lagi ada di sana? Kita tengok. Okey, kita nak masuk dah. Okey, insya-Allah kita nak masuk dah. Okey, mari kita buka slide. InsyaAllah slide kita di sini. Share slide. Okay. Alright. Kalau semua boleh dengar saya punya visual semua cantik dan boleh dengar audio dengan baik lah, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan FB Live bersama Advisor Malaya dengan topik kita pada hari ini. 3 perkara terbongkar sebagai perancangan persaraan pada usia 30 tahun. InsyaAllah. Okay. Boleh? Kita baru nak mula? Boleh kita boleh mula? Boleh? Okey, jangan lupa share dengan kawan-kawan. Okey, apa yang akan anda belajar pada hari ini, anda share. Boleh tulis juga apa yang anda belajar di ruangan komen. InsyaAllah, moga-moga bila kawan-kawan lain yang akan tengok siaran ulangan ni, boleh baca balik komen-komen anda. Apa yang anda dapat. Okey. Alright, so sebelum kita mulakan, seperti biasa, kita pergi kepada inilah slide yang pertama kita berkenaan dengan firman Allah SWT yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Okey. IM suka memula dengan ayat ini supaya kita set kepada minda kita dalam kita belajar dalam perusahaan kewangan ni. Kenapa? Soalan yang pertama, kenapa kita kena mengurus kita punya kewangan? Kenapa kita kena mengurus kewangan kita? Jadi Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 telah menyatakan menjadikan seorang khalifah di bumi ini siapa? Iaitu manusia. Manusia yang kita yang berada di muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk kita mentadbir dan mengurus kehidupan kita di bumi Allah ini. Jadi bila sebut mentadbir dan mengurus, itulah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan bila sebut mengurus, termasuklah dalam pengurusan kewangan. Itu kita kena set lah dalam kita punya minda. Kita tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi ini ialah juga mengurus kewangan kita dengan baik di muka bumi. Sebab itu ilmu-ilmu dalam pengurusan kewangan ini harus dipelajari. Walaupun mungkin kita masa belajar universiti dan sebagainya itu, atau pekerjaan bidang kita mungkin bukan menjurus kepada pengurusan kewangan, namun kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai manusia di bumi Allah ini, haruslah untuk mempelajari ilmu-ilmu pengurusan kewangan. Itu amat penting. Jadi kita kena fahamlah, itu yang pertama. Baik. Alright. So, dah bersedia semua? Semua dah bersedia? InsyaAllah. Kita akan teruskan. Okey. Jadi bila sebut pasal perancangan persaraan ni, kita nak tanya dululah mungkin rakan-rakan kita yang baru menjangkau usia 30 tahun, yang baru menjangkau usia 30 tahun ni, sama ada ia masih dalam mood orang kata usia 20-an yang masih lagi yang mahu macam kata happy-happy, tak fikir pasal persaraan. Bila kita tanya apa itu persaraan, persaraan tu apa? Masih lagi tak tahu. Adakah kita ada rakan-rakan yang sebegitu. Jadi kita kena, sebelum kita masuk di 3 perkara itu, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan persaraan itu. Jadi kita nak tengok apa itu persaraan. Okey. Sebelum kita pergi persaraan, kita pergi dulu. Ini statistik tentang Hayat Malaysia 2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey, Jabatan Perangkaan Malaysia, kita panggil DOMS lah, DOMS, okey, yang menyatakan bayi yang lahir pada tahun 2019, okey, yang lahir pada tahun 2019, okey, dijangka hidup sehingga umur 74.5 tahun.
Maknanya kalau katakan kita sekarang pada tahun 2019, tahun lepas, bayi-bayi yang lahir pada tahun 2019 ini dijangka hidup sehingga umur 74.5 tahun. Atau kita boleh genapkan 75 tahun lah. Okey, kalau kita tengok pada statistik ni. Okey. Dan kita ada Encik Saiful Ismail di dalam Instagram live kita. Terima kasih kerana menyertai kita pada malam ni. Okey, bersama dengan Advisor Malaya pagi insya-Allah. Kita baru nak mula insya-Allah. Okey. So kita nak faham dulu apa itu persaraan. So kita tengok pada jangka hayat tadi, kita tahu maknanya bayi yang lahir pada 2019 ni boleh hidup sehingga umur 75 tahun. Okey. Kalau dulu jangka hayat ni mungkin lebih pendek. Tapi 2019 ini nampak ada peningkatan. Mungkin dalam segi kesedaran kita makin hari kita lebih sedar dengan penjagaan gaya hidup, kesihatan dan sebagainya. Jadi tempoh jangka hayat itu meningkat. Okey. Alright. So kita ambil genapkan dalam lebih kurang 75 tahun lah. So kalau tengok pada slide ini, slide yang pertama ini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ni ada bahagi-bahagikan untuk lelaki dan perempuan. Kita tengok lelaki 72 tahun, perempuan 77 tahun. Maknanya lelaki ni lebih pendek umurnya berbanding perempuan. Okay. Tapi roughly 75 tahun lah. So kita ambil 75 tahun. Ada juga pecahan by negeri yang mungkin ada rakan-rakan daripada mana. Mungkin kat sini kita ada Cik Saiful kita, mungkin daripada Perak. Daripada Perak kita tengok sini kalau lelaki 71 tahun. Pendek umur ke? Tak tahulah kan. Okay, kita kan kan, tapi itu statistik lah. Itu statistik yang menyatakan. Okay, so 75 tahun. Kita ambil itu dulu. Maknanya kita kalau hidup hari ini, kita boleh sebas hingga umur 75 tahun. Okay. Jadi bila sebut persaraan, pada umur berapa kita bersara? Bila bersara maknanya kita dah tak bekerja. Kita sekarang ni kita bekerja dan bila kita bersara tu kita dah tak bekerja lah. Jadi pada umur berapa? Biasanya sekarang ini kalau setelah dilanjutkan, kalau dulu 55 tahun, sekarang telah dilanjutkan pada usia 60 tahun. Maknanya kalau kita tengok pada next slide ni, okey kita tengok. Sekarang katakan umur sekarang kita 30 tahun, pada umur 60 tahun kita bersara. Sebentar. Okey. Pada umur 60 tahun kita bersara, contoh kita ambil 60 tahun lah. Jadi kita jangka hayat tadi kita tengok pada 75 tahun. Jadi 15 tahun adalah tempoh persaraan. Itulah tempoh persaraan kita. Maknanya kata kalau mana yang tak memilih untuk 60 tahun tadi, mungkin dia punya tempoh persaraan dia lebih panjang, iaitu masa dia bersara pada umur 55 tahun, dia punya tempoh persaraan dia mungkin 20 tahun lah. Okey, itu contoh. Ataupun mungkin juga yang ada pesara-pesara awal seperti pesara-pesara tentera kan. Secara tentera dia bersara lebih awal. Okey, jadi dia kena kira lah kita masing-masing ada tempoh persaraan yang berbeza. Okey, itu dah boleh faham tak tentang persaraan? Itu pertama, benda pertama yang kita kena faham apa itu persaraan. Okey. So bila kita dah clear pasal persaraan, baru kita boleh pergi tengok pada next. Apa itu 3 perkara yang terbongkar untuk kita merancang kita punya persaraan ni. So boleh kita teruskan insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan. Kita akan pergi pada alright, kita akan pergi kepada yang pertama lah. Perkara yang pertama kita nak bongkar pada malam ni insya-Allah. Okey, untuk anda semua. Okey, yang mana lebih lagi yang mana baru usia 30. Ini peluang anda ini insya-Allah. Okey. Sebelum tu kita ada juga di FB Live, kita ada Encik Nur Azam kita. Terima kasih tuan bersiaran langsung pada malam ini bersama dengan Advisor Malaya. InsyaAllah. Hari ini kita pakai batik lah. Orang rumah saya tanya kenapa saya pakai baju lawa sangat malam ni, nak pergi mana? Saya kata nak pergi FB Live dengan anda semua. Excited saya malam ni. Okey, maklumlah PKP baju tak pakai, duduk dalam bari kita pakai kan. Boleh live je bersama dengan anda semua insyaAllah. Okey, so nombor 1, apa itu perkara yang nombor 1 dalam perancangan persaraan, iaitu persoalan. Nombor 1 dia adalah apa nombor anda? Apa nombor anda? Okey, mana soalan dia? Apa nombor anda? Macam tu. Dia bukan maksudnya nak mengurat ke apa, macam orang nak mengurat dan minta nombor kan. Boleh dapat nombor telefon? Tak. Okay, bila sebut apa nombor anda ini, apa nombor anda, orang kata untuk persaraan nanti, apa yang anda perlu ada
orang kata satu jumlah nilai yang anda perlu ada selepas dalam tempoh anda bersara nanti. Macam tadi kita tahu tempoh persaraan kita 15 ataupun 15 ke 20 tahun tempoh persaraan. Jadi dalam tempoh itu berapa nilai yang kita perlu ada. Sebab bila kita bersara kita tetap bekerja. Jadi kita perlukan satu nilai, satu jumlah ataupun duit lah senang kita yang kita perlu ada untuk kita teruskan kehidupan dalam tempoh 20 tahun ataupun 15 tahun itu tadi. Okay, itulah maksud dia apa nombor anda. Alright, boleh faham yang itu? Okay. Jadi ada banyak pendapat dari segi pakar kewangan untuk kita tentukan berapa jumlah yang kita perlu ada untuk kita bersara dengan selesa. Tengok juga kepada apa perancangan kita untuk masa depan nantilah. Masa kita bersara nanti apa yang kita nak lakukan. Kalau setakat kita nak sebab dah bersara kan tak buat apa, dah duduk saja. Mungkin kita cuma komitmen kita atas apa yang ada pada hari ini sahajalah. Tapi kalau kata kita ada perancangan yang lebih jauh, nak bercuti, nak menggunakan haji dan sebagainya, mungkin kita ada satu simpanan yang lebih besar. Okay, tapi kita nak tengok pada sekarang hari ini, kita nak tengok pada pembelanjaan saja. Kita nak fokus pada pembelanjaan kita pada akan datang pada dalam tempoh persaraan tu tadi 15 ke 20 tahun tu, pembelanjaan kita macam mana. Okay, so alright, so perkara nombor satu kita bongkarkan apa nombor anda. Alright, so mari kita tengok. Okay, yang pertama 1 juta. 1 juta. Sebab berdasarkan pendapat, ini pendapat orang ramai. Okay, pendapat orang ramai kata kita ni bila bersara kita perlukan sekurang-kurangnya 1 juta. 1 juta dalam simpanan pada umur persaraan minima iaitu 60 tahun. Okay, mana tempoh 15 tahun tu kita kena ada 1 juta. Dan pakar kewangan yang lain juga berpendapatnya jumlah yang kita perlu ada adalah sebanyak 80% daripada perbelanjaan anda kini, sekarang hari ini. Okay, maknanya contoh macam kita dah sebelum ni kita ada saya ada kongsikan ada 6 tabung yang kita kena wajib sediakan kan pada usia 20-an kan. Salah satu tabung dia tabung keperluan, kita perlu bayar. Itulah tabung pembelanjaan lah. So dalam tabung tu 55% kita simpan. Jadi maknanya kalau kata 55%, mungkin kita tambah lagi daripada nilai 55% tu, tambah dengan 25% tu cukup 80%. Itulah nilai yang kita perlu ada. Maknanya itu sebulan lah. 80% daripada penjaan kita sebulan. Contoh kita ambil kalkulator lah. Okey, contohlah komitmen kita pembelanjaan kita sebulan pada hari ini 2,000. Kita ambil 2,000. Okey, so maknanya kalau kata kita berpembelanjaan tadi 2,000, kita tambah lagi untuk menjadikan 80% lah kan. 80% dah punya gini. Okey, kita darab dengan 80%. Maknanya 2,000 kita darab dengan 80%. Okey, so sebulan kita perlukan 1,600. Ini contoh 1,600. So bila kita kata sebulan ada 1,600, kita darabkan pula dengan 12, cukup setahun. Setahun maknanya kita kena ada 19,200. Dan kita darab juga dengan tadi tempoh kita punya tempoh persaraan tadi iaitu 15 tahun. So kita perlu lebih kurang 288,000 pada maknanya 288,000 ni kita perlu ada pada usia kita 60 tahun. Kita nak mula persaraan, kita perlu ada banyak ni. Okey, alright. Itu pakar kewangan lah, pendapat pada pakar kewangan. Okey. Jadi pandangan EPF juga macam mana? Lebih kurang juga. EPF kata pada usia kita 55 tahun, ini sebelum ni lah. Ini mungkin pendapat yang sebelum ni, 55 tahun, kita kena ada 228,000. Okey, 228,000 maknanya kita kalau kita kira ke belakang, lebih kurang 1,000 sebulan kita ada duit belanja lah untuk kita gunakan dalam tempoh 15 tahun persaraan kita itu. Okey, persoalannya sekarang kadar inflasi. Kadar inflasi dia meningkat. Okey, jadi sebab itu yang nombor 2 tadi 80% dari perbelanjaan itu boleh dikirakan satu tip yang bagus. Maknanya kita buat kiraan satu jumlah itu, dapat 1 juta pun lagi baguslah. 1
1 juta pun lagi bagus. Okey, lagi banyak lagi baguslah sebab kita nak teruskan kehidupan kita dalam tempoh 15 tahun itu tadi. Okey. So okey, bila sebut pada kadar inflasi ni, saya suka satu apa orang kata, satu bukan ideologi tapi satu kita nak senang nak faham lah, senang nak faham. Ini pernah dikongsikan oleh saya punya leader lah, macam mana kita faham kadar inflasi itu. Okey, senang saja, iaitu kita tengok pada satu produk minuman nama dia Vitagen. Kalau dulu time kita sekolah dulu, Vitagen ni harga dia berapa? Mungkin di bawah RM1 kita boleh dapat. Tapi hari ini berapa harga satu botol Vitagen kecil tu yang design dia sama, air yang sama sehingga hari ini, dalam tempoh 10 ke 20 tahun yang lepas sehingga hari ini masih sama. Masih sama. So kita boleh tengok itulah perbezaan kadar, itulah maksudnya peningkatan kadar inflasi. Okey. So makna pembelanjaan kita itu maksudnya kita hari ini macam tadi dia ambil 80% tu, pilihlah mungkin kita dah masa usia itu dah kurang komitmen, 80% tu kira anggaran yang cukup baiklah pakar kewangan itu tadi. Okey. So dah faham dah. So kita boleh set apa nombor anda boleh set sekarang berapa yang anda inginkan lah. Okey. Dan bila kita dah sediakan kita punya nombor, satu angka yang kita nak, pasti kita dalam simpanan kita pada usia 60 tahun tadi. So apa yang kita perlu lakukan? Perlu lakukan? Okey, sebab kita dah ada satu panduan berapa yang kita nak ada, so apa yang kita perlu lakukan. So inilah masa untuk kita sediakan belanjawan. Kita kena sediakan belanjawan kita dah tahu kita nak umur 60 tahun ni kita nak banyak ni, so kita kena sediakan belanjawan kita. Kita catatkan berapa banyak belanjawan kita sekarang. Okey, supaya dia memberikan gambaran kasar, orang kata gambaran kasar tentang kos sara hidup selepas kita dah berhenti kerja nanti. Mana selepas bersara nantilah. Okey. Okey, macam saya cakap tadi, dari segi kadar inflasi, dari segi kadar inflasi meningkat, kita jangan lupalah, maknanya pembelanjaan kita pada kita dah bersara nanti, dia tidak semestinya kurang. Okey, lagi-lagi pula kalau kita merancang untuk cuti dan sebagainya, maknanya kos dalam tempoh bersara tu akan meningkat. Okey. Alright, itu dari segi itulah yang pertamalah. Okey, lagi pula bila kita dah masuk pada umur usia 30-an ni, biasanya kita mula terlibat dengan peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa mungkin yang mana yang tak kahwin lagi, nak berkahwin, yang dah kahwin nak terima cahaya mata, lepas tu nak beli rumah. Jadi perkara-perkara ini akan mengganggu kita punya target kita tadi yang kita nak dalam tempoh pengasaraan tadi, mungkin 1 juta. Contohlah kita ambil 1 juta, bila ada peristiwa-peristiwa besar ni dia akan mengganggu kita nak menyimpan kita. Jadi kita kena sediakan belanjawan kita lah. Bermula daripada sekarang, lebih-lebih lagi kepada rakan-rakan kita yang baru menjangkau usia 30-an. Okey. Okey, boleh? So itu yang pertama. Saya tengok kejap ada yang mungkin kalau ada yang saya tertinggal. Okey. Alright. Okey, bila kita dah tentukan tadi macam tadi pun kita dah dapat gambaran berapa nombor yang kita boleh bayangkan untuk tempoh persaraan kita nanti. Kita tengok pada slide. Okey, ini dari segi yang kita kena faham lah. Okey, masalah sekarang ni kita ada juga ini Kelatan Akbar yang sebelum ni pada tahun 2005 berkaitan dengan simpanan EPF. Sebabnya selain daripada gangguan event yang besar tadi macam saya kongsikan tadi, ada juga gangguan-gangguan lain seperti contoh ada sebab kita pun mudah nak buat pengeluaran KWSP dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini akan mengganggu kita untuk menyimpan, untuk mencukupkan target kita tadi pada usia dalam tempoh persaraan seperti macam inilah. Jadi dia akan mengakibatkan selepas tu yang kebanyakan minta maaf saya cakap kebanyakannya bila dah sampai tempoh persaraan itu
duit simpanan tak cukup. Jadi menyebabkan kita terpaksa bekerja semula. Terpaksalah bekerja semula untuk dapatkan balik duit untuk sara hidup lah dan tempoh pada sebab bila kita gagal merancang kita punya kewangan bermula pada umur 30-an ni, kita gagal merancang kita punya simpanan untuk persaraan. Bila kita dah bersara nanti duit tak cukup, jadi kita terpaksa kerja semula. Itulah keluarnya statement macam ini, terpaksa kerja semula, tampung hidup, kena kerja terus sampai mati sebabnya tak ready. Kita tak ready. Okey, dah nak cakap kita pasal kalau kita nak mengharap KWSP, KWSP pun keluar statement 90% persara kehabisan wang KWSP sebelum 3 tahun. Maknanya kita nak tempoh persaraan kita dah clear tadi 15 tahun. Tapi EPF kalau kita duk mengharapkan hanya EPF kata 3 tahun dah habis. So ada baki lagi 12 tahun. So mana lagi kita nak dapatkan duit 12 tahun. Itu yang terpaksa bekerja. Okey, ini antara orang kata orang kata ayat tu. Rintangan-rintangan lah, halangan-halangan yang kita kena tempuh. Okey, alright. So boleh, itu yang pertama kita tentukan kita punya nombor. Okey, apa nombor anda. Okay. So kita pergi pada perkara yang kedua. Kita dah bongkar perkara yang kedua. Boleh kita teruskan insyaAllah. Okey, perkara yang kedua kita sediakan portfolio persaraan. Okey, portfolio persaraan. Apa maksud portfolio persaraan ni? Okay, portfolio persaraan ni maknanya sumber-sumber yang kita dah yang satu kita dah tahu kita punya target. So kita nak tahu mana sumber kita boleh dapat kita punya simpanan persaraan ini. Okey, persaraan ni mana kita boleh dapat. So ada beberapa sumber. So mari kita tengok apa sumber yang ada. Okey, ada 3 sumber. 3 sumber sama ada yang pertama simpanan peribadi. Nabila Huda di Instagram live. Terima kasih sertai live kita pada hari ini. Oh, Nabila Huda ada juga di FB live. Boleh tengok slide saya di situ. Okey. Okey. So ada 3 portfolio persaraan. Yang pertama, kita hanya mengharapkan simpanan peribadi. So kita simpan mula pada umur sekarang ni kita simpan dan kita mengharapkan simpanan peribadi. Atau yang kedua, pengeluaran KWSP lah. Okey, pengeluaran KWSP iaitu potongan yang kita buat setiap bulan tu. Dan yang ketiga, pelaburan lah, sama ada melalui unit amanah, pelaburan stok ataupun PRS. Okey, PRS. Okey. So itu antara portfolio persaraan yang ada. So bila kita tengok satu persatu lah. So kalau kata kita tengok pada portfolio simpanan peribadi. Portfolio simpanan peribadi. So okey. So kalau macam contoh tadi, kalau kita hanya mengharapkan pengeluaran KWSP, EPF, maknanya tak mencukupi lah. Tadi pun statement dah keluar pada akhbar, memang tak cukup pengeluaran KWSP. Okey, lagi pula, contohlah sekarang kalau dulu 11% potongan. 11% daripada kita punya income tu akan dipotong dan disimpan dalam KWSP untuk simpanan hari tua kita. 11%. Okey, lepas tu kalau kita hanya mengharapkan 11% tu tak mencukupi lah. Contoh kita ambil 30%. Kita harus buat simpanan mulai pada hari ini, pada umur 30, kita ambil 30%. So baru ada 11% daripada EPF. Itu kalau kata 11%. Kalau kena macam dalam keadaan sekarang, kita ada buat pengurangan dari segi potongan peratusan EPF itu daripada 11% kepada 7%. Kalau yang tak ambil masih kekal 11% tu, maknanya dia cuma akan perlu mencari sumber lain, iaitu 19% lah daripada sumber yang lain. Mungkin daripada simpanan peribadi ataupun pelaburan. Tapi kalau mana yang dah apply mohon untuk dikurang kepada 7%, itu anda kena berwaspada. Maknanya anda mengurangkan lagi portfolio itu. Okey, maknanya contoh kita ambil 30%, 30% kita perlu simpan, 30%. So kita dah kurangkan daripada 11% potongan EPF itu menjadi 7%. So kita kena mencari 23% lagi sumber ataupun portfolio persaraan kita. So mungkin kita boleh ambil, kita kena sediakan simpanan peribadi ataupun pelaburan. Itu option yang ada lah. Okey. Okey, so kalau kita tengok pula pada simpanan peribadi. Bila kita tengok pada simpanan peribadi, kita kena cari satu, orang kata bakul lah, senang faham, bakul yang banyak pelbagai, bakul yang pelbagai. Okey. Ini kita panggil cost of procrastination. Okay, saya nak kongsi sikit pasal cost of procrastination.
Sekiranya kita mula menyimpan persaraan kita pada usia 20-an. Pada usia 20-an, kita seolah-olah macam kita menaik, kalau kita tengok gambar tu macam kita naik basikal je. Kita naik basikal. Mana kita nak capai 1 juta tu, kita cuma mungkin perlu simpan 433 sebulan. 433 sebulan kita simpan, tapi ini ikut ROR 8% lah. Kita ikut ambil ROR 8% dan kita assume kita bersara pada usia 55 tahun. Okey, pada usia 55 tahun. Okay, kita tengok situ 1 juta. Kalau kita nak kumpul 1 juta pada usia 20-an, kita cuma simpan 433 saja sebulan. 433 saja sebulan. Tapi kalau kita tak mula lagi pada 20-an, mungkin 20-an tu kita enjoy, duit dapat gaji kita enjoy kan. Kita enjoy kan. Tadi buat simpanan, okey tak apa. Kita pergi pada 30-an. 30-an ni dia dah jadi nak 1 juta juga tadi kan. So yang pertama kita dah tentukan nombor kita. So yang kedua ni katakan kita nak gunakan simpanan kita tadi. So kita nak capai 1 juta pada usia 30 tahun baru nak mula. So kita kena simpan RM1,045 setiap bulan. Tapi tak mula juga pada usia 30 tahun. 30 tahun nak enjoy juga ataupun beli bukan satu benda yang perlu tapi lebih kepada kehendak kita. Kita keluarkan duit kepada itu, menjerus kepada itu. Tak mula juga menyimpan pada usia 30 tahun. Pergi 40 tahun kita perlu lebih banyak menyimpan untuk capai 1 juta, iaitu RM2,871 sebulan. Tengok gambar dia tu, daripada kita berkayu basikal, kita dah mula mendaki. Tapi kali ni kita mendaki lagi berat. Kalau tak simpan juga, umur 50 tahun nak simpan. Boleh. Boleh simpan pada usia 50 tahun. Tapi simpanan itu iaitu sebanyak RM13,519 sebulan. Kalau boleh simpan RM13,519 sebulan, boleh. Tunggu, sekarang tak payah simpan. 50 tahun nanti baru start simpan. InsyaAllah pada usia 55 tahun dengan ROR 8% kita dapat 1 juta simpanan. Cukuplah untuk besaran kita. 15 tahun ni kan nak pakai kan? 1 juta insyaAllah cukup. Tapi nak cerita dekat sini cost of procrastination ni. Lambat kita start, the later you start, the steeper decline. Lambat kita start, mana kita akan kita perlu simpan lebih banyak lah setiap bulan tu. Sebab tu dalam persaraan ni, kalau melibatkan portfolio simpanan ni, kita kena cepat. Kita kena mula lebih awal. Okay. Alright. Okay. Sebelum kita pergi pada perkara yang ketiga, portfolio yang ketiga pelaburan lah. So kita ada juga pelaburan, tempat-tempat seperti unit amanah, kita ada unit trust. Dekat situ juga kita boleh jadikan sebagai portfolio kita. Pelaburan stok, mana-mana yang pandai, tapi stok ni kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu ataupun simpan di PRS. Okay. Itu 3 portfolio yang kita boleh simpan bagi tuan perencana persaraan. Okay, so boleh 2 perkara kita dah bongkarkan. Yang pertama, kita tentukan kita punya nombor, berapa nilai jumlah yang kita perlukan pada tempoh 15 tahun ke 20 tahun persaraan kita nanti. So yang kedua, kita tentukan sumber persaraan kita atau portfolio persaraan kita. Alright, boleh setakat ni insyaAllah. Okay, so kita pergi yang perkara yang ketiga, perkara yang terakhir yang kita nak bongkarkan pada malam ini dalam perancangan persaraan kita, iaitu tengok slide. Okay, yang ketiga iaitu kaji kesemua pilihan insurans. Kenapa jelas sekali kita kena kaji kesemua pilihan insurans. Kita kaitkan pula dengan insurans. Okay, sebab bila kita dah ada target, kita dah ada sumber, dah tahu kita punya sumber simpanan tu, bila kita nak menyimpan tu, dia akan ada gangguan untuk kita mencapai destinasi kita. Contoh tadi kita simpan tadi, kata kita memula pada usia 20-an ataupun pada usia 30 tahun, kita menyimpan untuk capai 1 juta tadi kan. Tengok gambar climb tadi kan. Dalam kita nak climb tu pun akan ada rintangan, akan ada gangguan-gangguan. Okay, kita tengok macam contohlah macam tadi kan. Kita tahu pada usia 60 tahun, kita nak tempoh persaraan 15 tahun lah selepas umur 60. So dalam tempoh kita nak menyimpan tu, kita akan ada rintangan.
Merah-merah ni tangan lah. Contohnya lah macam tadi, contohnya macam peristiwa-peristiwa besar macam kahwin, anak lahir, apa lagi, peristiwa-peristiwa besar lah. Okay? Tapi yang ini saya nak menjurus kepada kos perubatan. Sebabnya dalam tempoh kita hidup 75 tahun ni, mustahil kita tak pernah sakit, kita akan berlaku sakit. Sebab kita dengan gaya hidup kita, pemakanan kita dan sebagainya, kita akan berlaku di mana kita sakit dan kita perlukan bayar kos perubatan tu. Jadi so yang ketiga ni kita kaji semula akan semua pilihan insurans kita. Okey. So apa? Okey. Fakta kenaikan kos perubatan. Okay, kita faham kos perubatan setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat lebih kurang 12% hingga 15%. So inilah perkara yang mungkin akan mengganggu atau membantutkan kita dari mencapai target kita pada usia 60 tahun nanti, untuk capai kita punya misi kita untuk menyediakan dana simpanan kita, menyediakan persaraan dana persaraan kita lah. Okay. So inilah antara sebab kos ni meningkat mahal. Okay. Sebab kalau kita tanya diri kita lah, ada tak antara kita ni yang simpan duit dekat ESB, yang simpan duit dekat tabung haji untuk bayar dekat hospital? Ada tak? Ada tak yang simpan dekat ESB ataupun tabung haji tu semata-mata nak bayar, nak bagi dekat hospital? Okay. Tak ada orang yang simpan dekat ESB, tak ada orang simpan dekat tabung haji semata-mata untuk bayar hospital. Tapi kebanyakan orang bila berlaku sakit terpaksa menggunakan duit ESB, terpaksa menggunakan duit tabung haji yang disimpan untuk bayar hospital. Sebab apa? Dia tak prepare. Tak prepare dari segi inilah, dari segi untuk menangani masalah kos perubatan yang meningkat ni. Okey. So kos perubatan meningkat, siapa perlu bertanggungjawab? Alright. So contoh, kita ambil contoh macam yang mudah lah, yang mudah macam serangan jantung. Kita faham serangan jantung antara punca kematian tertinggi di Malaysia. Statistik pada tahun 2018, serangan jantung, penyakit jantung ni antara yang tertinggi lah. Okay. So kita tengok pada tahun 2015, harga kos perubatan itu lebih kurang antara 10 ke 30 ribu treatment. Okay. Tapi pada tahun 2035 meningkat, kita ambil roughly dekat sini 10% lah setahun. So dia meningkat antara 67 hingga 202 ribu. Okey, maknanya pada tahun 2035, sekarang 2020, okey, pada tahun 15 tahun akan datang, kalau kita sakit jantung kita kena ada 202 ribu. Ni nak simpan 1 juta ni untuk pada umur 60 tahun. Tapi pada contoh kena pula serangan jantung pada 15 tahun akan datang, duit simpanan kita pada tu 202 ribu kita dah sumbangkan kepada hospital. Okay. So, banyak juga ada lagi kelainan ni, isu-isu macam hutang perubatan tinggi, mana nak cari 500 ribu, 300 ribu kos barah bil hospital. Okay. Semua cerita pasal kos perubatan. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat? Okay, jadi tadi kita tahu isu-isu yang akan mengganggu kita untuk capai target kita selain daripada macam inflasi, kos perubatan yang semakin meningkat hampir setiap tahun ini. Jadi kita kena fokus jugalah dekat ini. Sebab kita tak nak nanti bila berlaku kecemasan macam ni, kita terpaksa menggunakan kad kredit. So kita dah tambah hutang. Tak perlu. Okay, jadi kita rancang baik-baik. So kita kena sediakan pilihan insurans yang tepat lah. Itu yang pertama, iaitu melibatkan medical. Okay. Okay. Alright. So kalau sebut medical ni bukan setakat macam ambil sediakan plan perubatan saja, sebab plan perubatan ni kita bayar kepada hospital. Okay. Jadi kita kena ambil kira juga macam sekiranya berlaku sakit kritikal. Contoh ambil mudah kanser.
bila berlaku kanser, kita kena pergi buat rawatan kemoterapi ataupun radioterapi ataupun transplant. Dalam tempoh pemulihan tu mungkin akan ambil masa antara 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun. Jadi tak ada mana-mana majikan yang akan, saya percaya tak ada majikan yang akan beri kita cuti selama itu. Jadi kita kena bersedia. So mana kita nak dapat duit tu? Takkan kita nak guna duit simpanan kita untuk masa depan kita nanti. Takkan nak guna duit simpanan yang kita dah simpan untuk target besaran kita tadi. Jadi kena sediakan juga apa nama kita panggil plan apa nama insurans kesihatan kritikal lah, penyakit kritikal. Okay. So memang yang ini memang membantulah supaya kita punya target kita tadi untuk besaran kita tercapai. Okay. So kena ingat bila menyebutkan pasal insurans ini, lebih awal kita ambil, lebih berpatutan. Okay, sebab dia punya kadar sumbangan kita itu berdasarkan beberapa faktor. Antaranya usia, kesihatan kita, gaya hidup kita. Jadi ambil insurans pada masa muda dan yang masih sihat lagi. So supaya ianya tak mengganggu, impian kita, sasaran kita untuk menyimpan hari besaran kita nanti. Okay, itu 3 perkara telah kita bongkarkan pada hari ini, insyaAllah. Lebih kurang 45 minit kita dah bersiaran langsung ni. Ada 3 perkara yang kita telah bongkarkan. InsyaAllah ini satu advantage kepada anda yang baru menjangkau usia 30-an. Okay. Jadi saya rasa kita dah sampai situ saja setakat untuk siaran kali ini. Jadi saya nak tamatkan dengan satu kata daripada Ziklah. Betul saya sebut ni. Masalah lidah Melayu sikit kan. Okay, you are born to win. Kita dilahirkan untuk menang. But to be a winner, you must plan to win. Prepare to win and expect to win. Okay, so ada 3 perkara tadi. Kita ingat, kita dilahirkan untuk menang. Menang apa? Kita nak menang untuk persaraan kita nanti. Tapi untuk kita menang persaraan kita tadi, kita kena plan. Kita kena plan. Kita dah ada dah, kita dah tahu portfolio kita tadi, kita dah plan. Kita kena prepare lah. Prepare to win and expect to win. Kita dah tahu target kita, kita expect to win. Okay? Itu kata-kata kita. Ziklah, saya akhiri live kita dengan kata-kata daripada Ziklah. InsyaAllah. So, belajar satu tak hari ni? Okay? Belajar satu tak? Okay, so boleh share dan tag kawan-kawan anda dan komen lah di bahagian komen apa yang anda telah belajar pada hari ini. InsyaAllah saya mendoakan anda semua dimurah rezeki dan dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. Okay, sampai di sini saja. Jumpa anda lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum.